Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 5 akan membincangkan sebuah topik, iaitu perbezaan antara organisasi kerajaan dan juga organisasi swasta. Dan tujuan kami membincangkannya adalah untuk mencari aspek mana yang terbaik untuk bagi organisasi tersebut. Okey, jadi pertama sekali kami akan mulakan dengan pendefinisian kepimpinan. Jadi kepimpinan merupakan satu proses untuk mempengaruhi pengikut untuk mencapai organisasi. Jadi kalau diikutkan, kedua-dua organisasi kerajaan dan juga swasta ada mempunyai proses melalui proses kepimpinan. Jadi kami ingin membincangkan dari contohnya daripada segi budaya kerja, adakah kerajaan lebih baik ataupun adalah organisasi swasta lebih baik. Jadi kita akan mulakan dengan kerajaan. Okey, jadi kita akan tanya pendapat bagi pihak kerajaan. Okey, pertama sekali kita mulakan dengan Jelani. Apa pendapat anda tentang kepimpinan kerajaan? Pada pendapat saya, untuk kepimpinan kerajaan adalah lebih baik dari segi struktur, kerana dalam kepimpinan kerajaan terdapat sistem birokrasi. Jadi di dalam sistem birokrasi kita ada hubungan di mana kita boleh bertolak ansur. Dan juga kalau macam kita orang, bayangkan saya sebagai operation executive. Apabila saya di dalam sesuatu masalah kecemasan atau mengambil MC, kuasa saya seterusnya akan terletak kepada dia sebagai pemangku. Bermakna apabila ada tetamu atau pelanggan, mereka orang sepatutnya mencari saya. Tapi apabila saya tiada, kuasa itu akan berpindah kepada dia. Bermakna dia boleh menguruskan hal yang saya tertinggal. Oh, okey. Jadi maksudnya kalau dalam kerajaan adanya sistem birokrasi. Tapi bagaimana dengan swasta? Saya ingin tanya pendapat bagi kumpulan swasta. Dalam swasta, dia ada banyak budaya, which is salah satu budaya dia adalah budaya budaya lebih kepada budaya bersaing. Dalam organisasi swasta, kita dapat lihat yang organisasi swasta ni dia kebiasaannya lebih kepada keuntungan. Misalnya dalam perniagaan, contohnya perniagaan restoran mungkin, ataupun sekalipun macam itu je lah. Jadi maksud awak, kalau swasta ni lebih berpaksikan kepada keuntungan, tetapi kerajaan tidak. Tapi bagi saya mungkin sebab kerajaan juga berpaksikan keuntungan, tapi secara keseluruhan. Mungkin yang membezakan antara kerajaan dan kerajaan dengan organisasi kerajaan dan swasta adalah dari segi budaya kerja. Mungkin kita boleh bincangkan berdasarkan budaya kerja. Okey, bagi saya kalau swasta, budaya kerjanya seperti yang Claudia dah cakap tadi, adalah lebih kepada bersaing. Jadi dalam kerajaan tak bersaing ke? Dalam kerajaan dia ada bersaing, tapi dia lebih kepada Persaingan yang lebih sihat, Dia lebih di kepada mana berikut kepada Dia mempunyai penilaian. matlamat organisasi yang spesifik lah. Okey, jadi maksudnya dalam kerajaan dia ada matlamat organisasi spesifik. Okey, kalau mendapat awak lah macam mana? Bagi saya kerajaan tu memang ada itulah yang lebih spesifik. Dia macam lebih pada nak membantu rakyat lah. Macam dia punya matlamat dia bukanlah semata-mata macam swasta, macam untuk keuntungan. Dia macam lebih kepada untuk membantu rakyat sebab dia kerajaan kan. Okey, tak, saya nak lanjutkan macam budaya kerja. Maksudnya daripada segi pengikut tersebut. Okey, kalau di dalam swasta, pengikut melakukan kerja akibat berdasarkan arahan daripada ketua, dan mereka akan ikut arahan ketua kerana ketua tersebut yang membayar gaji mereka. Tapi bagaimana dalam kerajaan? Adakah ini benda yang sama? kalau dalam kerajaan budaya bersaing dia agak kurang sedikit. Sebab korang rasa kenapa? Kalau rasa macam ni? Sebab budaya kerja. Sebab dalam swasta, bos yang segala-galanya. Bila bos bagi arahan, pengikut akan dengar. Tapi dalam kerajaan, bukan ketua yang bagi gaji. Dia adalah organisasi tu. So, sekiranya anak buah dia, pengikut dia boleh buat sama ada buat pilihan nak buat kerja secara telus ataupun tidak. Sebab itulah berlakunya pecah amanah. Lagi satu, kalau dalam kerajaan ni kita
satu keputusan tu kita akan bincang secara ramai-ramai. Dia takkan seorang sahaja yang akan buat satu keputusan. Tapi kalau dalam kerajaan swasta, bos biasanya bos yang akan buat keputusan, baru dia tanya kepada pekerjanya. Kalau pekerjanya dia tak nak, kalau bos tu tak nak, dia akan tetap buat keputusan dia. Tapi kerajaan tak, dia akan ikut majoriti macam mana keputusan dia. Oh, Itu jadi apa maksudnya dalam kerajaan keputusan dibuat berdasarkan dengan pendapat pengikut. Maksudnya kalau dalam kerajaan ni pemimpin tu dia mendengar dan mempertimbangkan permintaan pengikut, tetapi mungkin tapi berlainan dengan swasta. Maksudnya ada dalam maksudnya adanya wujud lah. Bila kita cakap swasta tu kita merujuk kepada ketua yang paling atas yang mempunyai kuasa yang paling kuasa mutlak lah. Tapi kalau kerajaan ni kita lihat dia ada negotiation, dia ada perundingan, dia adakan mesyuarat dahulu, dan daripada mesyuarat tu lah munculnya komunikasi. Komunikasi. Dan komunikasi itu adanya komunikasi atas ke bawah, bawah ke atas. Maka dua-dua saluran komunikasi dipertimbangkan supaya organisasi ataupun syarikat tu yang dalam organisasi kerajaan lah, dia dapat capai apa yang nak berdasarkan pendapat, saling bertukar pendapat dengan para staf di bawah pimpinan. Begitu rupalah. Saya nak tambah sikit. Kalau dari segi swasta, kena dari segi kenaikan pangkat, kalau swasta dia lebih berdasarkan mutu kerja dan produktiviti staff tersebut. Tapi kalau dari segi kerajaan, dia lebih cenderung kepada seniority. Lebih kepada seniority. Maksud awak macam mana seniority tu? Macam mana? Maksudnya kalau sebagai contoh, kalau guru tu lebih lama dalam satu organisasi di kerajaan tu, dia akan lebih berpeluang untuk naik pangkat lebih cepat daripada yang junior, daripada staff yang baru masuk. Yang baru masuk. Jangka masa. Jadi maksudnya pada pendapat awak kiranya kalau dalam swasta kenaikan pangkat itu bukan berdasarkan kepada experience berapa lama seorang ketua organisasi, tetapi lebih kepada sama ada dia dipilih atau untuk naik pangkat ataupun tidak, macam tu. Dia lebih kepada, bagi pendapat saya, dia lebih kepada produktiviti dan mutu kerja seseorang individu tersebut. Jadi dia boleh jadi orang tu baru masuk tapi produktiviti dia tinggi, maka dia akan diberi kenaikan pangkat. Tetapi kalau di dalam kerajaan mungkin produktiviti mungkin taklah sebanyak mana, tapi kalau dia sudah lama bekerja, pangkatnya dia akan diberi kenaikan. Lebih kurang macam tu. Ataupun yang kata lain hierarki ke? Di sini saya buat penambahan sebab kalau di dalam swasta, walaupun awak baru masuk untuk bekerja, tapi kalau mulut awak manis, awak produktiviti awak bagus, awak boleh naik pangkat. Straightly awak boleh naik ke atas. Berbanding dengan orang yang walaupun produktiviti hampir sama, tapi mulut kurang manis dengan pihak atasan. Tetapi kalau di segi kerajaan, kalau dalam kerajaan dia ada tempoh tertentu. Untuk sesuatu grade pekerjaan, dia ada tempoh tertentu. Memang semestinya awak akan naik pangkat. Bermakna di situ tiada istilah yang saya dah lama kerja, kenapa saya tak nak naik pangkat lagi? Sedangkan dia baru masuk, tak buat kerja sangat pun, tapi dia dah naik pangkat. Bermakna kalau dari segi swasta akan berlaku ketidakadilan di segi penaikan pangkat. Tapi kalau dari segi kerajaan, memang awak akan ada peluang untuk naik pangkat. Oh, jadi macam tu. Okey, kalau nak ikutkan itu sebab kerajaan dia punya kuasa terletak kepada pusat lah kiranya kan. Bukan kepada ni. Okey. Sekarang ni yang ingin saya bawa bincang juga adalah dengan pengaruh. Okey, kita tahu pengaruh penting dalam organisasi untuk mencapai objektif. Tapi kalau dalam swasta, saya rasa kita boleh nampaklah pengaruh dengan secara jelasnya lah. Tapi mungkin dalam kerajaan, sebab saya sendiri pun tak biasa dengan kerajaan ni. Apa pendapat awak tentang pengaruh dalam sistem kerajaan? Adakah ianya perlu ataupun tak ada? Kalau ikut pengaruh dalam mana-mana organisasi adalah perlu, sebab pengaruh akan membuatkan seorang pengikut mengikut menurut tingkah laku yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dan dalam kerajaan pengaruh dia sememangnya perlu, sebab macam kita ketahui kerajaan dia nak membantu rakyat. Kalau dah pengikut dia tak ikut penunjuk pemimpin dia untuk bantu rakyat, macam mana nak bantu kan? In which kalau dalam swasta pengaruh ni memang dah sedia ada. Kalau bos cakap yes,
anak buah dia akan ikut. Sebab di situ akan memberi peluang pada dia untuk naik pangkat macam biasa. Tapi kalau dalam kerajaan, especially macam sekarang, dia ada grade. Ada yang ikut dia ada degree dan juga ikut dia punya pangkat. So Pada pendapat saya sebenarnya, kalau dalam kerajaan, pengaruh tu lebih kepada kuasa politik ataupun kedudukan seseorang tersebut. Contohnya boleh lah pada masa sekarang ini, kalau seorang itu mungkin asal usulnya datuk, datin, ayah ibu bapanya mungkin datuk atau datin, dia mudah untuk naik jawatan dalam kerajaan, tapi bukan di swasta. Walaupun ayahnya adalah itu datin, tapi kalau kerjanya tidak jalan, masih juga tak boleh naik pangkat. Apa pendapat awak pasal ni? Saya berpendapat kalau untuk organisasi kerajaan, seseorang itu senang untuk naik pangkat kerana ia mempunyai pengaruh di dalamnya. Kuasa hubungan. Ya, kuasa hubungan. Menggunakan kuasa hubungan maksud awak? Menggunakan kuasa Boleh hubungan. awak ceritakan sikit macam mana kuasa hubungan digunakan? Kuasa hubungan. Kuasa hubungan ni contoh dalam sesuatu organisasi. Okey. Okey, yang paling tinggi adalah ketua. Dan contoh ahli keluarganya adalah pemangku kepada ketua tersebut. Dan contoh anaknya ataupun awak habis belajar, tamat degree. So awak nak mohon kerja, awak mohon dekat syarikat yang tempat ayah awak bekerja. Dan ayah awak akan menggunakan kuasa hubungan dia dengan ketua untuk letak awak pada jawatan yang tinggi. So dalam kerajaan itulah yang berlaku. Tapi dalam swasta, kalau awak tak buat kerja, awak takkan boleh naik pangkat. So itu membuktikan yang dalam swasta awak perlu ada kualiti diri sendiri. itu saya setuju. Dalam erti kata lain, dalam organisasi swasta ini mementingkan produktiviti seseorang. Maksudnya tiada pemilihan ataupun penggunaan kuasa hubungan itu tidak terlalu besar. Maka kalau dibandingkan kerajaan dengan swasta, produktiviti adalah lebih terjamin di dalam swasta Ya, berbanding dengan kerajaan. Ya, kerana Tetapi kalau diikutkan budaya kerja, kerajaan lebih sesuai kerana dia mengamalkan birokrasi dan dia lebih dia beri peluang pada pekerja untuk mendengar. Untuk dua hala, komunikasi Untuk dua hala. Okey, sekarang saya nak bawa pula isu kuasa. Isu kuasa, seperti kita tahu kalau dalam kerajaan, kuasa dia adalah kuasa sah. Semestinya kuasa sah, tapi bagaimana pula dalam swasta? Kalau pada pandangan saya, dalam swasta belum tentu kuasa itu kuasa sah. Kerana dalam swasta asal ada duit semua boleh jalan. Tapi kalau dalam kerajaan dia perlu berdaftar, dia perlu berlesen dan setiap bulan akan datang juru audit untuk mengaudit. Tapi kalau swasta dia siap boleh buat secret fund, maknanya ada sumber-sumber kewangan yang diselindung. Jadi keuntungan diorang, jadi diorang boleh mengelak cukai dan sebagainya. Maknanya dari segi kuasa diorang boleh lindungkan kuasa tu. Jadi diorang boleh buat apa yang diorang nak tapi di sebalik tabir. Faham tak? Maksudnya boleh manipulasi kuasa lah. Mungkin itu swasta juga dia sesuatu pengerusi atau ketua itu dia lebih berkuasa mutlak berbanding dengan kerajaan. Sebenarnya kerajaan macam contohnya dia orang perlu setiap keputusan dia buat tu perlu rujuk pihak atasan terlebih dahulu. Berbanding dengan swasta, kalau seorang ketua telah membuat keputusan, keputusan dia tu akan Mutlak. mutlak. Sebab dia ke atas kan. Sebab dia berkuasa mutlak. telak. Organisasi. Okey, jadi kalau dalam kerajaan, kuasanya sah kerana dilantik oleh kerajaan. Tetapi kalau di dalam swasta, mungkin dilantik sendiri ataupun sekali, maka kuasanya tidak ada pengiktirafan daripada pihak mana-mana, dan ini menyebabkan berlakunya jenayah seperti rasuah, pecah amanah yang boleh mengakibatkan objektif organisasi tidak tercapai. Saya setuju sampai situ sebab kalau ada pecah amanah, rasuah, objektif organisasi dan organisasi itu sendiri akan runtuh. Jadi apabila kalau macam dalam segi swasta, apabila bos cakap A lah dia. Tapi kalau dari segi kerajaan, apabila bos cakap A, sebenarnya A tu bukan dari bos. Dia sudah dibincangkan oleh pihak atasan dan ditanya pula perspektif dari pihak bawahan. Barulah benda tu akan dilaksanakan. Maknanya kalau Maksudnya dalam tiada jalan untuk
kita menyeleweng, maksudnya kalau dalam kerajaan Sepatutnya tak ada jalan untuk meleweng. patutnya tak ada jalan lah untuk menyeleweng. Tapi maksudnya kalau dalam swasta ni ada banyak cara lah kiranya, ada banyak jalan untuk kita Ada sangat guna banyak tipu cara muslihat lah untuk kiranya. Jadi kita boleh ceritakan kita kata kat sini budaya kerja dalam swasta mungkin tidak sebagus budaya kerja di dalam kerajaan lah. Saya nak tambah. Okey. Tapi ada mungkin bagi pendapat saya lah, ada satu kuasa yang sama bagi dalam swasta dan kerajaan. Maksudnya kuasa kepakaran. Okey. Okey, contohlah kalau kita ada kepakaran sesuatu, contoh kalau kita nak mohon swasta atau kerajaan, kepakaran kita itu akan ditempatkan pada jawatan yang sesuai untuk itu. Sama juga dalam swasta dan kerajaan lah. Jadi dia tak ada macam ikut kita punya, contoh kita hebat dalam nuklear, kita tiba-tiba kita masuk dalam bahagian lain. Maksudnya kepakaran tu, kuasa kepakaran tu sama adil bagi untuk swasta dan kerajaan. Oh, maksudnya kalau di sini kuasa kepakaran itu tidak mempengaruhi organisasi lah, tidak bergantung pada organisasi lah. Tapi kalau kuasa sah akan mengikut organisasi. Bagaimana dengan kuasa-kuasa lain? Kuasa seorang yang pemimpin ada. Contohnya seperti Kuasa ganjaran. kuasa ganjaran. Macam mana dengan kuasa ganjaran? Bagi swasta, Okey. kuasa ganjaran, hierarki tertinggi adalah ketua. Jadi ketua tu dia akan memerhatikan kualiti kerja anak pengikut dia. So bila ada salah seorang atau beberapa orang pengikut dia yang berkualiti, yang produktiviti tinggi, maka dia boleh beri ganjaran. So yang yang produktif rendah tu tak boleh lah rasa iri hati atau apa, sebab ketua tu mempunyai kuasa ganjaran. So dia boleh bagi ganjaran tu kepada pekerja atau pengikut dia yang betul-betul berkualiti dan berproduktif tinggi. Tapi dari pandangan saya begitu juga dengan sistem kerajaan. Sebab sistem ganjaran dia memang perlu dilaksanakan. Sebab ini boleh membantu meningkatkan produktiviti. Sebab apabila kita buat sesuatu, kita diberi ganjaran, kita akan rasa berpuas hati sebab apa yang kita buat tu dihargai. Lagipun sekarang Jadi kalau dari segi sistem swasta dan kerajaan, ada juga kuasa paksaan. Kalau dari segi swasta, kuasa paksaan dia jelas. Sebab bila bos cakap, saya nak awak buat Z, walaupun awak sekarang sedang buat A, awak kena buat Z. Maknanya awak kena tinggalkan A, buat Z. Tapi kalau dari segi kerajaan, saya suruh awak buat Z dan awak boleh tinggalkan A. Tapi tak boleh macam tu. Sebab walaupun bos cakap macam tu, ada banyak lagi bos-bos lain, pihak-pihak atas saya lain. Bermakna semua benda ni dia kena sebulat suara dan di atas satu meja. Apabila benda ni dipersetujui, baru boleh dilaksanakan. Maknanya kalau macam saya suruh awak kerja overtime, dari segi swastanya, ya awak akan kerja overtime, dapat gaji. Tapi kalau dari segi kerajaan, awak akan kerja overtime. Tapi tengok dulu kondisi awak. Awak ada transportation ke nak pergi ke tempat kerja, nak balik lewat. Lepas tu awak ada keluarga ke tidak untuk awak tu, sebab semua benda ni kena difikirkan. Sebab awak bukan hanya bekerja, awak ada life, awak ada kehidupan dari luar, awak ada keluarga. Okey, kalau Selain daripada itu, saya ada juga penambahan mengenai kuasa ganjaran. Kuasa ganjaran ni berkaitan dengan social exchange theory. Kalau sebagai contoh, dalam satu organisasi itu, sama ada swasta ataupun kerajaan, ketua ataupun pemimpin di atas akan memberikan ganjaran kan kepada pengikutnya. Dalam hal ni berlaku penukaran ataupun segi kebendaan. Contohnya macam memberikan motivasi ataupun ganjaran seperti maksud saya daripada segi kebendaan lah, supaya meningkatkan motivasi pengikut-pengikut di bawah ni. Bawa pergi makan. okey, setelah daripada perbincangan kita sebentar tadi, kita telah bincangkan berkenaan dengan kuasa dan juga budaya kerja. Okey, jadi daripada bincang kita tadi, kita dapati bahawa budaya kerja di dalam kerajaan adalah lebih bagus daripada budaya kerja dalam organisasi swasta. Tetapi penggunaan kuasa adalah sama penting bagi kedua-dua organisasi, kerana penggunaan kuasa bagi organisasi kerajaan adalah untuk perkara lain dibandingkan dengan swasta yang mengarah kepada perkara lain. Seperti contohnya dalam swasta, dia menghala kepada produktiviti dan kualiti produk.
penghasilannya, tetapi dalam kerajaan lebih kepada khidmat mereka sendiri. Jadi daripada perbincangan kita pada malam ini, saya rasa kita telah dapat membezakan antara antara kelebihan dan kekurangan organisasi kerajaan dan juga swasta. Jadi itu sajalah. Itu saja. Okey, habis. Terima kasih.